junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali syukur kita pada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita berada di dalam rumah Allah, untuk kita sujud kepada Allah Ta'ala sebagai tanda yang kita ni hamba Allah. Tuan-tuan, insyaAllah pada malam ini saya nak sambung kembali apa yang telah kita bincang sebelum ini tentang pendidikan anak-anak menerusi surah Luqman. Pendidikan anak-anak menerusi surah Luqman. Kita telah lihat, saya kena buat flashback balik lah, berhubung dengan ayat yang berkait dengan pendidikan anak-anak menerusi surah Luqman. Tuan-tuan, ada banyak kajian, ada banyak tesis master dan PhD yang dibuat mengkaji, membahaskan tentang teori pendidikan menerusi surah Luqman ini. Jadi tuan-tuan, sepintas lalu Allah Ta'ala mulakan dengan ayat yang ke-12, walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Allah tegaskan Luqman itu adalah satu insan yang Allah bekalkan kepadanya hikmah, kebijaksanaan. Yang mana hikmah dan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqman itulah yang dituntut kepada kita untuk kita mengambil pedoman dan panduan. Dan Allah SWT telah rakamkan di dalam Al-Quran tentang wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Dan ia merupakan suatu kita kata suatu petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala nak ajar kepada kita tentang pendidikan anak-anak menerusi kisah Luqman dalam mendidik anaknya. Dan kita telah lihat perkara pertama yang diberikan perhatian dalam pendidikan anak-anak ini adalah berkait dengan akidah. Itu telah kita bincang dengan panjang lebar, iaitu mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan digambarkan kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Yang kedua, dalam soal pendidikan ditekankan soal berbuat baik kepada ibu bapa. Dan juga Allah Ta'ala telah highlightkan dengan detail tentang pengorbanan ibu diperincikan, dan bagaimana sepatutnya apa yang perlu dibuat oleh anak yang menjadi tanggungjawab kepada anak-anak, kepada ibu bapa mereka, sehinggakan sekiranya ibu bapa mereka memaksa mereka melakukan kezaliman yang paling besar, iaitu syirik, dalam suasana itu pun mereka tidak boleh untuk berlaku biadab, untuk mereka mengabaikan, tidak boleh kedua ibu bapa mereka. Bahkan mereka tetap kena layan mak bapak mereka dengan baik, walaupun sejahat mana sekalipun. Dan kita lihat juga ayat sebelum ini, bagaimana dalam proses membina jati diri anak-anak itu, dipasakkan dalam diri anak-anak itu tentang perasaan raqabah zatiyah. Maknanya ditanam di dalam diri anak-anak itu untuk merasai yang Allah Ta'ala itu sentiasa memerhati. Allah Ta'ala itu tahu dan sentiasa memerhati setiap perkara yang berlaku di alam ini, dan walaupun ianya sebesar biji sawi, sebesar kita kata zarah sekalipun,
ianya tetap dalam ilmu Allah dan ianya ada perhitungan dan ada balasannya. Jadi pada malam ini kita nak sambung ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dalam konteks pendidikan ini, pendidikan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan bagaimana seruan Luqman kepada anaknya dengan bunyinya, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Baik, tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, aspek yang sangat ditekankan di sini dalam proses mendidik anak-anak itu adalah bagaimana anak-anak itu mesti diberikan perhatian yang serius dari segi solat mereka. Sebab itu di sini Allah Ta'ala rakamkan bagaimana Luqman menyeru anaknya, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikanlah solat. Tuan-tuan, aspek solat ataupun kita kata perkara yang berkait dengan solat ini adalah perkara trust, perkara utama dalam pendidikan anak-anak. Kalau kita relatekan, kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, Nabi berpesan, muru auladakum bis-salah wa hum abna sab'a sinin. Wajib kamu suruh anak kamu solat ketika usianya 7 tahun. Bila dia sampai umur 7 tahun, wajib kena suruh. Isunya ialah bagaimana kita nak suruh kalau sesuatu yang disuruh itu dia belum tahu. Maka sebelum kita nak suruh, proses untuk mengajar, proses untuk mendidik supaya dia tahu benda yang nak disuruh itu perlu berlaku lebih awal. Sebab tu para ulama dalam membahaskan hadis ini menyebut proses mendidik, mengajar mereka, iaitu anak-anak itu tentang solat itu mesti berlaku seawal anak itu mumayyiz, iaitu umur 4-5 tahun. Bila anak itu sudah masuk usia 4-5 tahun, dia sudah mumayyiz, proses untuk mengajar, mendidik mereka tentang solat itu perlu berlaku dah. Sebab bila umur 7 tu kena suruh. Mana mungkin kita nak suruh sesuatu yang dia tak tahu. Maka sebelum umur 7 tahun, kita kena pastikan anak-anak itu telah pun belajar tentang solat. Tuan-tuan, hari ini alhamdulillah lah, kita ada banyak kemudahan, kita ada banyak orang kata apa, peluang di luar sana. Cuma kita sajalah, kadang-kadang kita sendiri, kemampuan kita untuk nak latih, nak ajar, nak didik anak-anak itu mungkin terbatas kerana kesibukan kerja kita. Maka di sana ada orang kata apa, tadika Islam kan, ada tadika Islam, ada sekolah agama, belah petang kan? Ada maka ambillah peluang untuk kita hantar. Tuan, saya nak kongsi sedikitlah satu pengalaman yang telah dilalui oleh rakan-rakan kami lah. Waktu masa anak kecil ni, kita biasa bila anak umur setahun, ialah suami, sekarang komitmen suami isteri kan bekerja. Jadi anak-anak itu biasa dihantar ke rumah pengasuh. Biasa dihantar rumah pengasuh. Sama ada bibik di rumah yang kita gaji, indon ke, atau kita hantar ke rumah orang untuk jaga anak kita lah, yang kita bayar, kadang 200, 300 sebulan. Tuan-tuan,
biasanya orang yang jaga anak ini, yang mengasuh anak ini, yang bekerja part time mengasuh anak ini, biasa dia akan ambil 3-4 orang anak orang untuk dia jaga, untuk dia asuh kan. Pada masa yang sama, dia ada komitmen pada keluarga dia. Maksudnya, dia ada anak yang dia kena jaga, anak orang, 4-5 orang untuk dia jaga. Pada masa yang sama, dia ada rutin harian kerja rumah dia. Yang ini kita kena perhatikan, tuan-tuan. Biasanya berlaku anak-anak yang diasuh, yang dijaga ini, kalaulah pengasuh itu pengasuh yang bertanggungjawab, dia akan jaga elok-elok lah. Makan, minum, pakainya, pampersnya apa semua. Hatta dari segi pendidikan, secara tak langsung, yang kita bimbang, tuan-tuan, ada orang dia memilih pendekatan cara mudah. Macam mana? Nak bagi anak itu senyap, nak bagi anak itu diam sebab dia nak buat kerja rumah, dia nak masak, dia nak mengemah, dia nak apa. Maka anak-anak itu diletak depan televisyen lah. Anak-anak itu diletak depan televisyen, dibuka lah. Kalaulah dia seorang yang bertanggungjawab, janganlah dia buka sesuatu yang melalaikan. Bukalah Al-Quran ke, bukalah ada unsur-unsur pendidikan. Maka kalau situasi itu, maka baiklah untuk baby itu. Tapi kalau yang dibukanya dalam bentuk hiburan semata-mata, bayangkan anak itu akan membesar hari demi hari dalam suasana depan televisyen, hiburan yang dia pun tak tahu apa. Benda tu akan masuk sahaja. Tuan-tuan, saya pernah merujuk kepada orang yang belajar dalam bidang psikologi. Dulu saya ada buka tadika Islam. Jadi kebetulan sahabat saya, isterinya ambil psikologi, ustazah. Dia ni lepasan UPM, dia ambil psikologi. Dia tak kerja, suri rumah sepenuh masa. Bila saya buka tadika tu, saya minta tolong dia jadi mudirah lah di tadika saya di Kati. Buatnya di masjid saja, tuan-tuan, di surau, menumpang saja. Saya pernah buka tadika Islam di surau. Jadi ustazah ni, saya panggil ustazah lah. Dia belajar bidang psikologi, tapi bagus orangnya. Dia kata, ustaz, dia beritahu saya lah, dia kata bayi ini 6 tahun pertama, bayi ini dia ibarat kapas. Ini mengikut teori orang kata apa, Barat. Barat dia buat kajian. 6 tahun pertama bayi itu ibarat kapas. Kapas tu apa? Dia menyerap, dia serap. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia serap, masuk. Dia serap, masuk je. Dia akan keluar balik bila dia remaja nanti, dia akan keluar balik nilai-nilai itu. Sebab tu berhati-hati apa yang kita nak berdedahkan kepada anak-anak kita. Kenapa Islam mengajar kita bila anak itu lahir ke dunia suruh azan, suruh iqamah? Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Maksudnya Islam nak beritahu kita yang kita kena masukkan dalam diri anak-anak itu seawal hari pertama dia lahir ke dunia adalah tentang kebesaran Allah, nilai ketuhanan, kebesaran Tuhan, azamatillah. Dan ianya bukan berlaku pada hari pertama itu sahaja. Proses itu berterusan. Jadi tuan-tuan, hari ini oleh kerana nak mudah kan, nak bagi anak itu dia, nak bagi anak itu tak menangis, kita bagi dia, hari ini orang bagi gadget. Kalau di rumah dia bagi gadget. Kalau di rumah pengasuh pula dia buka lah televisyen, kuat-kuat kan, dengan nyanyian, dengan macam-macam, nak bagi budak tu menarik, akhirnya dia. Tuan-tuan, ini kena berhati-hatilah. Sebab
secara tak langsung akan masuk nilai-nilai dalam diri anak-anak itu. Betul, jadi saya nak kongsi di sini, sahabat saya, timbalan ketua sektor pendidikan Islam sekarang ni, Ustaz Lutfi. Masa tu dia kata masa tu dia di Teluk Intan. Dia tinggal anak rumah pengasuh kan. Macam kami lah. Tinggal rumah pengasuh. Sampai anak tu umur 3-4 tahun. Tiba-tiba satu hari anak itu balik menyanyi lagu Hindustan. Anak itu balik menyanyi lagu Hindustan. Jadi maknya ustazah, ayahnya ustaz. Dia kata, bila masa kita ajar anak kita menyanyi lagu Hindustan? Jadi suami isteri ni saling bertanya lah. Rupa-rupanya anaknya hari-hari dihidangkan dengan movie, dengan filem Hindustan. Sampai anak itu melekat lagu Hindustan. Maka tak boleh jadi. Apa mereka buat? Tuan-tuan, tak boleh jadi. Maka Ustaz Lutfi ni dengan kawan-kawan dia berpakat. Dia cari satu modul, buat satu tadika. Namanya tadika Hufaz. Jadi macam mana? Kawan-kawan sajalah. Cewalah satu rumah, carilah guru-guru lepasan STAM yang Pak Sanawi yang dah belum pergi mana-mana untuk mengajar. Daripada pukul 7.30 sampai 5 petang. Maksudnya di samping menjaga, mendidik, kita buat kurikulumnya. Kurikulumnya kita buat. Terapkan anak-anak itu hidup dengan nilai-nilai Islam. Daripada mula dia sampai dia balik. Maknanya kita train dia dengan cara hidup Islam. Seawal budak itu masuk, maknanya tadika tadi, seawal umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tuan-tuan, dan sebenarnya Masya Allah, mereka melihat suatu, orang kata apa, hasil yang sangat positif. Di mana anak-anak ini, bila kita buat kurikulum itu, tuan-tuan, yang pertama, anak-anak ini dibiasakan dengan Al-Quran. Bila sampai saja ke sekolah, tadika tu, kita buka kaset Quran. Sampai saja buka kaset Quran. Jadi bila dia sampai, dia mendengar alunan Al-Quran. Hari-hari dia dengar. Maka dia mudah ingat, dia mudah hafal. Akhirnya anak-anak ini hafal ayat-ayat lazim daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Hafal. Allah. Umur 4, 5, 6 tahun. Bahkan ada yang mampu hafal surah-surah pilihan. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Fajr, surah As-Sajdah. Kita dedahkan daripada dia dengar. Dia dengar, berulang kali dengar benda yang sama, dia melekat, tuan-tuan. Dia melekat. Dan dibuatlah pula secara orang kata apa? Secara rasminya pun ada sukatannya. Yang tadi yang secara tidak langsung. Makna masa budak tu tidur, dibuka kaset Al-Quran juga. Dia ada masa budak tu wajib tidur. Masa budak tidur juga kita buka kaset Al-Quran. Jadi dia tidur tadi dengan alunan ayat-ayat Al-Quran. Dia sampai pagi dengan alunan ayat Al-Quran. Waktu dia tidur dengan alunan ayat Al-Quran. Allah, efek besar, tuan-tuan. Jadi dan lagu-lagu, kita pun ajar lagu-lagu, tapi lagu-lagunya berunsur nilai-nilai Islam. Nasyid, tuan-tuan, nasyid-nasyid tentang rukun Islam, rukun iman, tentang nabi-nabi, tentang, kan banyak nasyid-nasyid raihan. Subhanallah. Settle. Maknanya Nabi, 25 Nabi ingat, 10 malaikat ingat. Maknanya tentang nama-nama Tuhan, apa nama Asma'ullahul Husna ingat. Sifat-sifat wujud, sifat wajib, wujud, kidam, bapa, boleh ingat. Subhanallah. Tuan-tuan, budak ini bersih kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Budak ini ibarat kain putih bersih. Maka dia mudah sangat untuk dicorakkan. Tuan-tuan, yang saya rasa
seronok sangat apabila budak itu masuk darjah 1, umur 7 tahun, solat bermula daripada wudu, azan, solat, bacaan di dalam solat, sehinggalah doa pada ibu bapa, settle. Tuan tak seronok ibu bapa. Jadi budak ni umur 7 tahun masuk darjah 1, tentang solat sudah selesai. Subhanallah. Pasal apa? Sebab dia dilatih daripada umur 4, 5, 6. Hari-hari dia solat duha, dia solat zuhur, dia solat asar. 3 kali sehari dia solat, dia baca dengan bacaan yang nyaring. Dia baca ramai-ramai tu. Sama-sama usalli fardaz zuhri kan. Hak tak boleh pun boleh. Baca Fatihah kuat. Demo semayang zuhur baca kuat. Fatihah baca kuat, doa iftitah baca kuat, tahiyat baca kuat. Jadi yang tak boleh pun akan boleh. Subhanallah. Jadi settle tuan-tuan, masya-Allah, boleh. Umur bila dia masuk darjah 1, umur 7 tahun, maknanya kita nak suruh dia solat tu dah tak ada masalah. Sebab dia sudah melalui proses. Dan tak disangka-sangka tadika yang hanya dibuat di surau, akhirnya budak-budak yang keluaran daripada tadika itu top 10 di sekolah kebangsaan resultnya. Akhirnya mendapat sambutan. Betul sehingga subhanallah. Jadi bila saya posting ke Kuala Kangsar, bila umur anak saya pun dah 5 tahun, saya minta dengan Ustaz Lutfi tadilah, Ustaz, saya nak hantar jauh and minta modul yang Ustaz buat tu. Dan saya minta modul dia, dia punya kurikulum dia tu, dan saya buat di Kampung Chua di surau. Orang kampung bukan ada duit tuan, nak bayar RM100 sebulan. Tapi saya gerakkan kawan-kawan lah, kita kempen cukup untuk bayar gaji cikgu dan untuk bagi budak tu makan. Bukan bersifat komersial. Saya tak ambil untung pun. Buat itu semata-mata untuk pendidikan anak-anak kita sendiri. Dan alhamdulillah berjalanlah. Dan dan orang kampung kita bagi diskaun lah. Nak ceritanya tuan-tuan, seronok apabila kita melihat anak-anak itu bila dia umur 6 tahun, sebelum dia masuk darjah 1, dia dah settle banyak perkara tentang solatnya. Daripada kita buat daripada mula ambil wudu sampailah doa ibu bapa, settle. Cuma bila dia masuk sekolah rendah, ustazah sekolah rendah hanya touch up saja. Touch up maknanya makhraj huruf, touch up mana-mana yang tak betul tu touch up saja. Ini satu proses yang kesannya sangat besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud saya di sini, bila kita nak suruh anak itu solat, kita kena didik mereka untuk solat. Macam mana proses itu berlaku? Tadilah tuan-tuan, kita kena sebab itulah tuan-tuan, ini adalah fardu kifayah. Ini adalah fardu kifayah. Lepas tu macam Tuan Haji Ushairi ada buat tadika kan. Mana tadika Islam? Itu fardu kifayah tuan-tuan. Daripada anak-anak pergi tadika duk menyanyi, balik menyanyi. Hanya sekadar untuk orang kata apa, dia terdedah dengan kawan-kawan, berkawan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dikatakan bagaimana kita nak bina tadi. Jadi saya kempen waktu itulah, kata kita hantar rumah pengasuh dengan bayar 250 sebulan, pagi sampai petang. Yang kita dapat hanya jagaan, tidak ada pendidikan. Kebanyakan anak-anak itu dibiar depan televisyen, ataupun maknanya tak ada nilai pendidikan lah, kalau ada pun sikit sangat. Apa salahnya kita hantar ke tadika Islam yang
ada manhajnya, yang ada kurikulumnya, yang ada guru yang didik yang dengan cara hidup Islam. Nak tidur doa, nak makan doa, cara semua kita train dia dengan cara hidup Islam. Tuan-tuan, budak ni dia melekat. Lepas tu bila dia balik rumah, dia pula ajar mak ayah dia makan, doa apa semua sekali. Tuan-tuan, sebab tu dah tuan-tuan, benda ni bukan susah kalau kita orang kata apa, ikut apa yang telah digariskan oleh agama. Ya bunayya aqimis salah, wahai anakku dirikanlah solat. Jadi proses itu dia bukan hanya sekadar kita suruh, tuan-tuan, tapi kita kena didik dia, kita kena tarbiyah dia, kita kena ajar dia tentang solat. Dan kalau kita tak mampu untuk berperanan, maka kita kena hantar kepada orang yang mampu untuk didik, untuk asuh, untuk ajar dia tentang solat. Tuan-tuan, jadi aqimus solat, dirikanlah solat. Tuan-tuan, solat ini dia membina dalaman diri anak-anak itu. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, banyak Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu boleh mencegah perkara keji dan munkar. Habis tu, kenapa ada orang solat tapi duk buat jahat lagi, duk buat maksiat lagi? Bukan apa yang Allah cakap itu tak betul, tetapi orang yang solat itu ada something yang tak kena dengan solatnya. Mungkin solatnya tak sah, tak sempurna, maka solat itu tak memberi kesan pada dirinya. Sebab solat yang betul, solat yang sempurna, Allah tegaskan inna salata, sesungguhnya solat itu mampu tanha, mencegah anil fahsya'i wal munkar, daripada perkara keji dan munkar. Baik. Jadi tuan-tuan, di sini dia panggil proses pendidikan anak-anak melalui solat. Tuan-tuan, kita perbetulkan solat anak-anak kita, kualitinya, kesempurnaannya, maka akan terbentuklah orang kata apa, kepribadiannya, insya-Allah. Sebab itu Nabi SAW sebut wadribuhum wahum abna sab'asi ashar. Mana bila umur 10 tahun, kalau masih tak solat lagi, kena pukul, kena rotan. Boleh dirotan. Tapi sebenarnya kalau kita follow dia punya, orang kata apa, kita follow apa yang diajar oleh agama, tak perlu pukul pun. Tak perlu pukul pun. Sebab kita follow dalam arti kata, kalau umur 4, 5, 6 tu kita dah ajar dia, kita dah latih dia, kita dah berikan galakan kepadanya. Umur 7 kita suruh, 7, 8, 9 suruh kan. Maka umur 10 tu benda tu sudah pun selesai. Tuan, jadi itu tentang aqimis solah. Tuan, kadang-kadang timbul ibu bapa yang kesian. Kesian. Nak kejut subuh tu kesian. Pasal apa? Semalam dia duk belajar sampai lewat malam. Jadi nak kejut sembahyang subuh tu kesian. Biarlah dia tidur. Itu bukan kesian, tuan-tuan. Tapi sebenarnya kalau kita biarkan anak tak solat, sebenarnya kita telah menganiaya dia. Kita telah menganiaya. Kita membiarkan dia dalam keadaan, orang kata apa, yang salah. Jadi pendidikan anak-anak melalui solat, tuan-tuan, mesti diberikan penekanan yang sangat-sangat serius, mesti diberikan keutamaan. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baik. Di sini wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, di sini bagaimana anak-anak itu perlu dilatih, dididik dengan tanggungjawab untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi di sini kita kena
Macam mana dia nak suruh benda ma'ruf dan benda mungkar kalau dia tak tahu apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Maknanya dari satu sudut pendidikan itu supaya dia boleh membezakan yang dikatakan ma'ruf itu apa, yang dikatakan mungkar itu apa, dan bagaimana kita nakkan dia berperanan dalam sekurang-kurang dalam keluarga, tuan-tuan. Benda ni mungkin agak berat. Sebagai contohlah, kadang-kadang kita menonton televisyen dengan anak-anak ini, kan? Kita menonton televisyen dengan anak-anak. Apabila dalam televisyen itu ada adingan-adingan yang tak patut dilihat, maknanya ada unsur-unsur maksiat yang menyalahi syariah, kadang-kadang dia terdiam saja. Maknya diam, ayahnya diam, akaknya diam, abangnya diam. Sampailah adingan itu selesai. Atau bila keluar adingan yang tak patut dilihat, mak ayahnya tutup mata anak yang kecil. Dia tutup mata, jangan tengok. Tapi dia tengok. Maknanya dia tutup mata anak, kan? Tapi mak ayahnya tengok. Apa nilainya? Nilainya tetap salah. Tuan-tuan, nilainya tetap salah. Jadi di sini dipanggil tentang nilai amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau ada benda yang tak betul, kita tegur. Abangnya berperanan menegur adiknya, kakaknya berperanan menegur. Itu dipanggil amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan, jadi kalaulah dalam rumah tangga tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tuan-tuan, habislah. Akan rosaklah institusi rumah tangga itu. Rosak di sini rosak nilainya. Tuan-tuan, rosak nilainya. Bila nilainya sudah rosak, maka keluarlah tindakan-tindakan yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, kadang-kadang konflik yang berlaku ni, kita ajar atau kita tanam satu nilai, tiba-tiba nilai yang diajar secara teori baik, tiba-tiba bila dalam kehidupan secara praktikalnya bercanggah dengan nilai yang diajar. Kita ajar tentang aurat, kita ajar tentang pergaulan, kita ajar tiba-tiba bila keluar dalam kehidupan seharian jadinya lain. Maknanya contohlah kita kata, bila dalam kelas guru ustaz-ustazah dia ajar tentang aurat, tentang pergaulan, batas pergaulan, habis teori di dalam kelas. Bila dia keluar dalam mata pelajaran bersukan, riyadhah lah contoh petangnya, riyadhah. Jadi kalau guru sukannya buat tak kisah tentang aurat, bahkan bukan saja tak kisah, kamu nak berlari mesti pakai seluar pendek, contohlah. Jadi sudah berlaku percanggahan nilai dalam kelas. Ustaz-ustazah suruh tutup aurat. Bila nak berlari, nak bersukan, cikgu yang mengajar subjek sukan tadi suruh pakai seluar pendek, contoh. Jadi di sini akan berlaku konflik nilai. Bila nak main bola, bila nak main takraw, jadi di sini dalam kalangan guru itu mesti kena ada, orang kata apa, kena ada link lah. Mana guru pendidikan jasmani pun kena faham tentang aurat, kena faham tentang pergaulan. Contohlah tuan-tuan, kita tengok macam mana yang berlaku. Kadang-kadang tujuannya baik, nak melatih strong, kekuatan, kan. Disuruh pelajar lelaki berlatih dengan pelajar perempuan. Contoh, lawan game pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Tuan-tuan boleh bayang bila lelaki dan perempuan bermain bersama pada usia belasan tahun.
dia sudah ada perasaan lain. Betul tak? Lain jadinya. Dan kita tak nafikan akhirnya apa yang berlaku. Itu yang kadang-kadang dapat cucu lah. Betul tak? Ada yang lain jadi dia tak. Betul tak? Sebab tadilah tidak ada link tadi, putus hubungan itu. Kadang berlaku konflik kat situ. Konflik nilai kepada pelajar. Betul tak? Baik. Dan bila timbul masalah, kadang-kadang bila timbul masalah, orang blame. Orang kata siapa? Ustaz-ustazah buat apa? Betul tak? Saya pernah dikena atas batang hidung. Ustaz-ustazah buat apa? Saya rasa geram nak jawab. Kami kat sekolah tak buat apa pun, tidur je, makan gaji buta. Geram nak jawab macam tu. Betul tak? Dia boleh cakap macam, dia boleh kata, Ustaz-ustazah buat apa? Macam kita tak pernah ajar, tak pernah. Itulah cabaran lah tuan-tuan, cabaran yang dihadapi lah. Dan kami tidak pernah give up lah. Cuma kadang-kadang perasaan geram sorang-sorang je lah. Geram sorang-sorang je lah. Kemudian wasbir ala ma asabak. Dan jadi tuan-tuan lihat, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bila kita nak berperanan, ajak orang buat baik, cegah benda munkar, di sinilah kita akan berhadapan dengan cabaran. Tuan-tuan, maka Allah sambung ayat dengan wasbir ala ma asabak. Sabarlah di atas apa yang menimpa kamu. Maknanya bila kamu nak berperanan dalam amal ma'ruf nahi munkar ni, orang tak suka. Orang tak suka. Jangan jaga tepi kain orang. Kan? Selalu kita dengar perkataan tu kan. Jangan jaga tepi kain orang. Jaga, jangan sibuk hal orang. Kubur masing-masing. Macam-macam lah kan. Jadi itulah cabarannya. Itulah cabarannya. Wasbir ala ma asabak. Ini adalah perkara yang akan dihadapi apabila dia berperanan dalam amal ma'ruf nahi munkar. Jadi Allah pesan siap-siap, hendaklah kamu bersabar di atas apa yang menimpa kamu. Baik. Itu dia. Kemudian wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang orang kata apa, yang dikehendaki diambil berat. Azm, maknanya perlu diberikan suatu tekad keazaman yang kuat. Jadi inna dzalika min azmil umur. Mana nak buat benda ni perlukan kepada satu tekad dan keazaman yang kuat. Baik. Itu dia. Baik. Saya kongsi sedikit apa yang disebut dalam tafsir Al-Muyassar. Dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku dirikanlah solat tamah, solat yang sempurna. Sempurna dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan wajibat, dengan kewajipan-kewajipannya. Tetapi bila sebut solat, dia berangkai. Bukan hanya sembahyang, rukuk, sujud. Dia berangkai. Ada rukun, ada syarat, ada maknanya bukan saja kuantiti tapi kualitinya mesti dilihat dan diambil kira. Baik. Dan wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar tadi bilutfin wa layyin wa hikmah. Mestilah dengan lemah lembut, dengan hikmah, bihasbi juhdik. Wa tahammal ma yusibuka minal adha, dan kena tanggung, makna kena sanggup untuk memikul, menanggung apa yang akan menimpa kamu daripada adha. Daripada adha ni maknanya kesakitan lah. Muqabil amraka bil ma'ruf wa nahyika 'anil munkar. Mana bila kamu berperanan ajak orang buat baik, cegah orang buat munkar, kamu akan berhadapan dengan
macam-macam ujian lah, cabaran, maka di sini perlukan kepada kesabaran. Baik, jadi ini adalah orang kata apa, perkara yang perlu diberikan perhatian dalam proses kita membina jati diri anak-anak itu. Tuan, kadang anak-anak itu perlu diberikan peranan. Saya teringat masa di Kati dulu, sekolah menengah Temenggung Kati, ada satu pelajar ni, dia ni badan dia besar, tegak, memang orang takut kat dia. Dia ni macam gangster, macam kepala lah kepala pengat, dan nakal lah, banyak masalah. Maka guru-guru disiplin bermusyawarah, berbincang, dia ni kepala. Maka adalah satu idea, why not, kenapa tidak kita ambil dia jadi pengawas, kita beri dia tanggungjawab. Tuan-tuan, betul, bila dia diberi jawatan sebagai pengawas, bila dia beri tanggungjawab, orang takut semua. Betul, daripada budak yang jahat, budak yang banyak masalah disiplin, akhirnya dengan jawatan yang diberi, dia berubah. Dia berubah. Subhanallah. Betul, maksudnya kita bagi peranan kat dia. Kita bagi tanggungjawab pada dia. Oi, dia seronok. Dia seronok. Dia tak sangka yang dia budak masalah ni apa semua, cikgu nak lantik jadi pengawas. Bagi tanggungjawab kat dia. Akhirnya dia pula marah pelajar yang bermasalah. Dia pula betulkan kawan-kawan. Kawan-kawan dia pula takut dekat dia. Akhirnya subhanallah. Kadang-kadang ada keadaan yang mana dengan kita berikan peranan dan tanggungjawab, dia rasa dirinya dihargai. Dia rasa dirinya tadi ada tempat, maka dia rasa seronok, akhirnya dia berubah, tuan-tuan. Akhirnya dia berubah. Jadi begitulah anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak kita ini, dia nak tunjukkan kepada kita, kan, tentang kebolehan dia, tentang sesuatu. Dengan kita berikan tanggungjawab, kita berikan amanah, kita berikan tugasan, mudah-mudahan ini boleh, orang kata apa, membina jati diri dia untuk menjadi seorang anak yang soleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekadar itu sajalah yang dapat kita kongsi pada malam ini, iaitu ayat yang ke-17, dan insya-Allah ada lapang ke masa kita akan sambung dengan ayat yang ke-18 tentang aspek pembinaan akhlak, aspek pembinaan akhlak. Allahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu kelemahan saya lah sebagai manusia. Kita tangguh dengan suratul Asri dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahman ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu